Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini sekali lagi kita dapat mengadakan sambutan Hari Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang mana pada bulan yang lepas kita baru saja mengadakan sambutan Hari Muslim Maud, dan di sana juga telah diterangkan berkenaan dengan apa sebenarnya sambutan Hari Muslim Maud itu, yang mana sudah diterangkan bukan berkenaan dengan kelahiran ataupun kewafatan beliau, tetapi ada tujuan tertentu Jemaat Ahmadiyah menyambutnya setiap tahun. Begitu juga untuk pengetahuan kita bersama, dan saya kira rata-rata semua orang Ahmadi sudah mengetahui tujuan kita mengadakan sambutan Hari Masih Maud alaihi salatu wassalam seperti yang kita adakan pada hari ini. Namun untuk menjadikan kesegaran, menyegarkan kita punya keimanan, menyegarkan kembali kita punya pengetahuan, dan juga untuk menimbulkan kembali rasa cinta kita kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan jemaat ini. Sebab itu kita berusaha untuk memperingatkan setiap tahun, memperingati ataupun mengadakan sambutan Hari Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan tajuk berkenaan dengan latar belakang Hari Masih Maud alaihissalam. Kita telah mengetahui bahawa sebelum kelahiran Muslim Maud, seorang anak telah lahir yang masyhur dengan gelaran Bashir Awal, dan orang ramai menyangka bahawa anak itulah yang akan menyempurnakan khabar gaib Muslim Maud. Namun setelah anak itu meninggal dunia selepas beberapa lama, yakni setahun berlalu, maknanya masih kecil lagi, sudah meninggal dunia, maka para penentang telah menjadi riuh dan mula membuat bantahan, yang maknanya mana mungkin bahawa anak yang dijanjikan itu begitu cepat meninggal dunia. Kerana kita dapat mengetahui bahawa khabar gaib tentang Muslim Maud itu ada banyak tanda-tanda, ada banyak tanggungjawab, ada banyak kelebihan-kelebihan yang akan dilaksanakan. Tetapi disebabkan anak yang lahir itu begitu cepat, jadi mereka sudah mulai riuh dan mula membuat bantahan. Justru itu Allah Ta'ala yang lebih mengetahui situasi dan maha bijaksana, Dia telah berkehendak agar Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mengumumkan pengambilan baiat. Jadi pada 1 Desember 1988, ketika beliau menulis isytihar tentang kewafatan Bashir Awal, di situ juga beliau telah menulis di bahagian akhir atas tajuk tabligh seperti berikut. Beliau menulis, di sini satu lagi pesanan saya sampaikan umumnya untuk makhluk Allah dan khususnya untuk saudara muslim. Aku diperintahkan bahawa orang yang mencari kebenaran, mereka itu memiliki iman yang benar, dan untuk kesucian iman yang benar dan jalan menuju kecintaan ilahi, dan untuk meninggalkan kehidupan yang kotor dan penuh dengan pemberontakan,
bayatlah kepada saya. Jadi orang yang mendapati dalam diri mereka ada kekuatan ini, mereka itu wajib datang kepada saya. Aku akan berusaha menghapuskan kesedihan mereka dan meringankan bebanan mereka, dan Tuhan memberikan berkat dalam doa dan perhatian saya. Namun syaratnya ialah mereka bersedia berjalan atas syarat-syarat Tuhan dengan sepenuh hati. Ini adalah perintah Tuhan yang sedang saya sampaikan hari ini, yang mana ada dalam ilham dalam bahasa Arab, "Iza azamta fatawakkal 'alallah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullaha fawqa aydihim yadullahi fawqa aydihim wassalamu ala manittaba'al huda." Penyampai yang lemah Ghulam Ahmad, 1 Desember 1988. Dan dalam pengumuman itu, syarat-syarat baiat yang beliau maksudkan telah dimuatkan dalam satu isytihar, yaitu Takmil Tabligh pada 12 Januari 1889. Dan sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, untuk memberikan kesegaran kepada kita, saya bacakan sepintas lalu berkenaan dengan syarat-syarat baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Yang pertama, pada masa akan datang hingga masuk ke dalam kubur akan sentiasa menjauhi syirik. Yang kedua, akan sentiasa menghindarkan diri dari segala perbuatan bohong, zina, pandangan berahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, memberontak, serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya, meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya. Yang ketiga, akan sentiasa mendirikan solat 5 waktu dengan tidak ada kecualinya, menurut perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dengan sekuat tenaganya berusaha untuk mengerjakan solat tahajud dan membaca salawat ke atas junjungan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap hari akan membiasakan diri mengucapkan pujian dan sanjungan terhadap Allah Ta'ala dengan mengingati kurnia-kurnianya dengan hati yang penuh rasa kecintaan. Yang keempat, tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang bukan pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum muslimin khususnya kerana dorongan hawa nafsunya, sama ada dengan lidah atau dengan apapun, tangan atau dengan apapun cara juga. Yang kelima, akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala dalam segala keadaan susah atau senang, suka atau duka, nikmat atau musibat. Pendeknya akan reda di atas segala keputusan daripada Allah Ta'ala dan sentiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan pada jalan Allah Ta'ala. Tidak akan memalingkan muka dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibat, bahkan akan terus maju ke hadapan. Yang keenam, akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menurutkan hawa nafsu, dan betul-betul akan menjunjung perintah Al-Quran atas dirinya. Firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul itu menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya. Yang ketujuh, benar-benar akan meninggalkan takbur dan sombong, akan hidup dengan merendah diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan. Yang ke-8, akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, harta bendanya, anak-anaknya, dan dari segala apa yang dicintainya. Yang ke-9, akan selamanya menaruh perasaan belas kasihan terhadap semua makhluk Allah, dan sedapat yang mungkin berusaha untuk memberikan faedah kepada umat manusia dengan segala kekuatan dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Yang ke-10, akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba Allah Ta'ala ini, yakni Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan para khalifah, semata-mata kerana Allah, dengan kepengakuan itaat dalam hal ma'ruf, dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya. Dalam tali persaudaraan ini begitu tinggi hendaknya sehingga tidak diperolehi tandingannya, baik dalam ikatan persaudaraan dunia atau dalam kekeluargaan
atau dalam segala macam hubungan antara hamba dengan tuannya. Jadi ini 10 syarat baiat yang telah dituliskan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sebagai muhasabah untuk orang-orang yang akan mengambil baiat. Kemudian untuk mengambil baiat di Ludhiana, beliau telah menyukai untuk mengadakan di rumah Hazrat Munshi Sufi Ahmad Jan. Hazrat Munshi Sufi Ahmad Jan sahib seorang yang sangat suci dan muttaqi. Di kawasan itu beliau mempunyai banyak murid yang sangat mukhlis bersama-sama beliau. Setelah membuat mutalaah terhadap buku Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang terkenal, yaitu Barahin Ahmadiyah, maka beliau semakin hanyut dalam mencintai Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, malah berkeinginan supaya baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Beliau sendiri membacakan satu syair ini dan ditujukan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yaitu kami ini pesakit dan cenderung kepada engkau, jadilah engkau masiha untuk Tuhan. Waktu itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menjawab bahawa waktu ini saya belum diperintahkan untuk mengambil baiat, jadi saya tidak boleh ambil baiat sesiapa. Namun setelah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mengumumkan pengambilan baiat, beliau itu telah pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inilah pengalaman orang-orang yang bersama-sama dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dari awal lagi mereka sudah nampak ataupun sudah melihat bahawa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam adalah orang yang dijanjikan dan bersedia untuk mengambil baiat. Tetapi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kerana segala perbuatan ataupun amalan perlakuan adalah menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebab itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tidak berbuat sesuatu melainkan atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang kita semua ketahui bahawa sebagaimana Tuan Amir sendiri pun tadi katakan bahawa baiat pertama yang dilakukan adalah pada 23 Mac 1889. Maknanya bermula penubuhan Jemaat Ahmadiyah adalah pada 23 Mac 1889. Jadi sekali lagi dijelaskan bahawa pada hari kita menyambut 23 Mac setiap tahun bukanlah berkaitan dengan kelahiran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, tetapi adalah berkenaan dengan satu sejarah di mana jemaat mula didirikan, yaitu pengambilan baiat yang pertama. Dan beberapa perkara yang harus kita sebagai satu sejarah, sorotan sejarah kita harus ketahui bahawa yang pertama tadi, bila permulaan baiat itu bermula adalah pada 23 Mac 1889. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada syarat-syarat baiat sudah dijelaskan, dengan begitu juga perintah untuk mengambil baiat sudah dijelaskan, namun Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan telah sempurna pada 23 Mac 1889. Dan ia dilakukan di rumah Hazrat Munshi Sufi Ahmad Jan marhum, bilik yang digunakan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk mengambil baiat itu dinamakan sebagai Darul Baiat. Dan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, semua anak-anak Hazrat Munshi Sahib almarhum telah menerima Ahmadiyah. Beliau telah mewakafkan rumah itu untuk jemaat. Kemudian Yaumul Baiat, sebagaimana yang saya katakan tadi bahawa hari baiat itu, pengambilan baiat pertama bermula pada 23 Mac 1889. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berhasrat agar senarai nama orang-orang yang baiat itu ditulis ataupun terjaga dengan baik. Oleh sebab itu setiap orang yang baiat diminta menuliskan nama dan alamat mereka di atas kertas. Perintah itu telah disempurnakan dan selepas beberapa hari senarai itu telah disiapkan dengan tajuk Baiat Taubah untuk takwa dan kesucian. Namun dalam tertib baiat pada waktu itu disebabkan mungkin sistem yang belum teratur sepenuhnya,
Terdapat beberapa percanggahan dalam susunan senarai nama yang mengambil baiat, namun semua sependapat tentang orang yang pertama mengambil baiat adalah Hazrat Maulana Nuruddin Sahib, kemudian diikuti oleh Hazrat Mir Abbas Ali Sahib, kemudian disusuli dengan nama-nama yang maksudnya tidak dapat ditentukan tertib yang dahulu ataupun kemudian yang baiat, tetapi semuanya sepakat bahawa yang paling awal sekali adalah Hazrat Maulana Hakim Nuruddin Sahib yang mengambil baiat. Dan lafaz baiat sebagaimana yang kita selalu nampak ataupun lihat ketika kita ada acara baiat di mana-mana jemaat, itu jugalah lebih kurang walaupun ada perbezaan sedikit pada awal-awal pengambil baiat tersebut. Jadi inilah sejarah ringkas berkenaan dengan Hari Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang mana setiap tahun kita sambut ataupun adakan adalah untuk menjadikan kita betul-betul ingat ataupun memahami hakikat tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan juga menyegarkan kembali syarat-syarat baiat yang telah dituliskan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang mana kalau kita memahami hakikat baiat yang sebenarnya, kita akan berusaha untuk menjadikan diri kita suci, yang mana baiat itu bukanlah baiat ikut-ikutan ataupun bukanlah baiat yang saja-saja untuk memasuki suatu organisasi kemudian boleh keluar sesuka hati, tidak, tetapi haruslah diikuti dengan hati yang benar-benar ada unsur ketakwaan dan kesucian. Jadi pengajaran yang kita boleh dapatkan daripada Hari Masih Maud alaihi salatu wassalam ini banyak sebenarnya, nanti akan disampaikan oleh penceramah-penceramah seterusnya berkenaan dengan tujuan kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan juga apa ajaran-ajaran ataupun pelajaran taklim yang diajarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Cuma dalam kesempatan ini saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan semua agar kita juga mengambil bahagian daripada pekerjaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang mana salah satunya ialah pekerjaan tabligh sesuai dengan ilham yang beliau terima. मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, yaitu aku akan berusaha untuk menyampaikan tabligmu ke seluruh pelosok dunia. Jadi setiap Ahmadi hendaklah berusaha untuk mengambil bahagian dalam perkara ini, agar baiat kita itu bukanlah baiat saja-saja, tetapi adalah diikuti dengan hati dan memahami tanggungjawab pembaiatan yang sebenarnya. अभी उर्दू का खुलासा थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा फरमाया है एक अपनी तहरीर में, मैं इस जगह एक और पैगाम भी खुल्कुल्ला को उमूमन और अपने भाई मुसलमान को खुसूसन पहुंचाता हूँ कि मुझे हुक्म दिया गया है कि जो लोग हक़ के तालिब हैं वो सच्चा ईमान और सच्ची ईमानी पाकीज़गी और मोहब्बत मौला का राह सीखने के लिए और गंदी ज़िस्त और कहलाना और गद्दाराना ज़िंदगी को छोड़ने के लिए मुझसे बैअत करें। बस जो लोग अपने नफ्सों में किसी कदर ये ताकत पाते हैं, उन्हें लाजिम है कि मेरी तरफ आवें कि मैं उनका गम ख्वार हूँगा और उनका बार हल्का करने के लिए कोशिश करूँगा, और खुदा ताला मेरी दुआ और मेरी तवज्जो में उनके लिए बरकत देगा, बशर्त यह कि वो रब्बानी शराइत पर चलने के लिए बदिलो जान तैयार हों। ये रब्बानी हुक्म है जो आज मैंने पहुँचा दिया है, और इस बारे में अरबी इल्हाम ये है कि इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह वस्ना इल्फुल्कल बिअयुनिना ववाहिना लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदिहिम वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि हज़रत यौम जलसा यौम मुस्लिम मौद मनाते हैं,
वो हमने पता लग गया है कि ना कोई पैदाइशी का दिन से ताल्लुक़ है, ना कोई वफ़ात का दिन से ताल्लुक़ है, लेकिन उसमें एक पेशगोई मौजूद है जो पूरा हो गया है। इसी तरह हम यौम मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी जलसा मनाते हैं उसमें भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश का दिन से ताल्लुक़ कोई नहीं है और वफ़ात का दिन भी नहीं है, लेकिन वो उसमें एक पैगाम है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम पाकर या हुक्म पाकर एक जमात तैयार किया है। इसलिए 23 मार्च हर साल हम मनाते हैं यौम मसीह मऊद के नाम पे। वो जमात या पहला बैआत का शुरू हुआ है। जैसे कि मैंने जिक्र पढ़ाया है, वो एक हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से। और इस बारे में यौम मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ इल्म रखना चाहिए कि बैअत उला लुधियाना में बैअत लेने के लिए आपने हज़रत मुंशी सूफ़ी अहमद जान रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान को पसंद फरमाया। हज़रत मुंशी साहिब मौसूफ़ एक नहायत ही पाक बातिन और मुत्तकी इंसान थे। उस नवाह में उनके सैकड़ों मुरीद थे जो उनके साथ हद बदर्जा इखलास रखते थे। हज़रत अक़दस की मशहूर तसनीफ़ बराहीन अहमदिया का मुताला करने के बाद वो आप पर हज़ार जान से फ़िदा हो चुके थे और ख्वाहिशमंद थे कि अपना पेरी मुरीदी का सिलसिला तरक करके आपके बैअत कर लें। चुनांचे उन्होंने हुजूर को मुखातिब करके ये शेर भी पढ़ा था, हम मरीज़ों की है तुम्हें पे नज़र, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए। उस वक्त हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जवाब दिया था कि मैं अभी बैअत लेने के लिए मामूर नहीं किया गया हूँ, लेकिन जब हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने बैअत लेने का ऐलान फरमाया तो वो फौत हो चुके थे। हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी भी हज़रत अक़दस ने कोशिश करके उन्हें की साहिबजादों सुगरा बेगम साहिबा से करवाई थी। दारुल बैअत हज़रत मुंशी सूफ़ी अहमद जान मरहूम के मकान के जिस हुजरा में हज़रत अक़दस ने सबसे पहले बैअत ली वो दारुल बैअत के नाम से मौसूम हुआ। हज़रत मुंशी साहिब मरहूम की औलाद खुदा ताला के फ़ज़ल से सारे की सारी अहमदियत में शामिल हुई। उसने ये मकान सिलसिला के लिए वक़फ़ कर दिया था। उसके बाद यौम बैअत 23 मार्च 1899 के रोज़ शुरू हुई। हज़रत अक़दस का मंशा था कि बैअत कुनंदगान के अस्मा मुकम्मल पत्तों के साथ एक रजिस्टर में महफूज कर लिए जाएं। इसलिए हुजूर ने हुक्म दिया कि हर बैअत करने वाला अपना नाम, माप, मुकम्मल पता एक कागज़ पर पुर्ज़ा पर लिख कर दे दे। चुनांचा हुजूर के हुक्म की तामील की गई। कुछ दिनों के बाद एक रजिस्टर तैयार किया गया जिस पर लिखा गया बैअत तौबा बराए हुसूल तक़वा व तहारत। और हर साल हम जलसा यौम मसीह मऊद मनाते हैं और इस मौका पर मैं एक चीज़ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार हैं और अगर हम जमात अहमदिया से प्यार है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो काम जो है वो उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए। एक चीज़, एक इल्हाम है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। ये हमने भी कोशिश करनी है अपने अपने सलाहियतों के मुताबिक, अपने अपने ताकत के मुताबिक जहाँ भी हो वो तबलीग करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जैसे कि हुजूर ने कहा कि सबसे पहले अपने आप को इस्लाह कर ले, अपने आप को दुरुस्त कर ले, ताकि उसके बाद हम लोगों को तबलीग कर सकते हैं। Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kita juga hendaklah berusaha mengambil bahagian daripada kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, yaitu dalam melakukan tabligh.
dan huzur telah menjelaskan bahawa dalam melaksanakan tabligh itu memang mudah menyampaikan sesuatu perkara, tetapi pertama sekali ialah berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing, berusaha untuk membuat muhasabah diri kita masing-masing, kerana kita akan berhadapan dengan mereka yang maknanya orang-orang yang masuk ke dalam jemaat ini telah melakukan ikrar ataupun janji baiat yang mana berusaha untuk menjadi suci, tetapi dalam keadaan kita yang masih dalam kekurangan, bagaimana mungkin kita boleh memberikan ataupun melakukan dakwat ilallah ataupun tabligh. Sebab itu perhatikan, buat muhasabah sentiasa ke atas diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita kekuatan ke arah itu dan menjadikan diri kita benar-benar mengambil pelajaran setiap kali kita mengadakan sambutan Hazrat Hari Masih Maud alaihissalam setiap tahun. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर साल ये जलसा यौम मसीह मौद मनाते हैं और बार बार या हर साल हमारे लिए एक जोश पैदा होना चाहिए कि किस तरह होना चाहिए, किस तरह पाक अपने आप को पाक करने में होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए हमेशा कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम कैसे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम को जारी कर सकते हैं. Jadi kita hendaklah banyak berdoa semoga Allah Ta'ala sentiasa memberikan kekuatan kepada kita bagaimana untuk menjelaskan ataupun menyebarkan lagi pesanan ataupun amanat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ini ke seluruh pelosok dunia. Jadi untuk kesempatan kali ini itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat berkat, sentiasa mengambil bahagian dan juga melaksanakan hak baiat kita yang sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.